Assalamualaikum, hai semua. Kali ni Dayang nak kongsikan resepi asam pedas utara style ataupun dikenali juga sebagai asam rebus. Masakan ni juga tak perlu ditumis, hanya perlu direbus hingga masak bahan-bahannya. Sangat sesuai untuk orang yang kurang selera makan ataupun nak berdiet kerana kurang minyak. Dan kuah dia memang sedap sangat kalau dapat hirup sampai habis. Jom kita tengok bahan dan resepi. Bahan utama, Dayang gunakan 5 ekor ikan kembung ataupun ikan temenung. Dayang gunakan 8 tangkai cili kering, 1 biji bawang besar, 7 biji bawang merah. Yang ini Dayang gunakan 1 sudu teh jintan manis dan juga 1 sudu teh biji ketumbar dan juga lebih kurang 1 inci belacan. Mula-mula kita nak sediakan bahan untuk kita kisar halus. Macam biasa, sebelum kisar, Dayang akan potongkan semua bawang kepada bahagian yang lebih kecil untuk kita senang nak kisar. Lepas bawang besar, Dayang potongkan bawang merah pula. Cili kering ni Dayang gunting-guntingkan dia supaya biji cili dia boleh terkeluar dengan senang. Dayang potong serong je semua. Lepas tu bolehlah cuci dan rendam dengan air panas kalau boleh dalam 5 minit macam tu. Lepas tu kita buangkan biji yang ada dan masukkan ke dalam balang pengisar. Kemudian Dayang masukkan belacan dan diikuti oleh biji ketumbar. Dan last sekali jintan manis. Yang ni style keluarga Dayang masak asam pedas style utara ni. Lepas tu masukkan lebih kurang 1 cawan air ataupun menutupi paras bahan. Dan juga masukkan 1 sudu makan minyak masak. Yang ni betul supaya bahan kisaran kita cepat halus dan juga untuk asam pedas kita lebih cantik warna dia. Nanti bila kita masak dia akan berkilat macam tu. Dah siap kisar dan ini dia tekstur yang Dayang nak. Memang hasil kisaran dia agak cair. Sebab asam pedas kita pun memang kita punya kuah akan cair. Dia tak akan pekat macam tu. Okey, jangan buka api lagi. Tuangkan bahan kisaran tadi ke dalam kuali. Lepas tu Dayang tambahkan 2 sudu teh serbuk kunyit untuk bagi warna dia cantik lagi. Kemudian Dayang ada titik ataupun ketuk 1 batang serai, yang ni untuk aroma. Ketuk kat belakang tu supaya dia punya bau serai tu boleh keluar. Serai ni antara bahan wajib lah dalam asam pedas utara ni. Okey, terus letak je dalam kuali. Masukkan asam keping dan gunakan dalam 3 keping macam tu. Dan masukkan air sebagai kuah. Dan gunakan air agak banyak dalam 4 ke 5 cawan macam tu. Asam pedas ni memang kita boleh adjust lah air. Kalau siapa nak kuah banyak boleh letak banyak lagi. Lepas tu kita kacau-kacau semua bahan tu supaya bergaul rata dan sebati dengan elok. Barulah kita buka api. Okey, dan gunakan api besar supaya bahan ni akan mendidih dengan cepat. Bila bahan-bahan rebusan tadi dah mendidih, okey, nampak dia terhasil dan berbuih macam tu. Dan masukkan daun kesum. Okey, ni cara nak letak daun kesum. Boleh lurutkan ataupun patah-patahkan, ambil batang yang lembut-lembut ke atas tu. Yang ni bahan wajib dalam asam pedas utara. Sebab kalau tak ada ni, tak ada rasa asam pedas tu. Untuk resepi ni, Dayang tak letakkan bunga kantan pun. Sebab family Dayang masak memang tak guna bunga kantan. Kalau siapa nak letak boleh, silakan, tak ada masalah. Lepas tu Dayang perasakan dengan 2 sudu teh garam halus.
Dan gunakan 2 sudu teh gula untuk seimbangkan rasa pada masakan ni. Bolehlah kacau-kacaukan lagi kuah untuk kita hancurkan gula dan juga garam yang kita tambah tadi. Biarkan kuah mendidih lagi sekali. Lepas tu boleh kecilkan sikit api, barulah kita masukkan ikan. Kami suka ikan kembung ataupun ikan temenung dan juga ikan parang. Tapi kalau siapa nak letak ikan apa-apa pun boleh, bergantung kepada selera masing-masing kan. Dan yang juga ada potongkan bendi untuk dimasukkan sebagai sayuran lah kat dalam masakan ni. Selain daripada bendi, kita juga boleh gantikan dengan timun ataupun betik muda. Yang tu semua selera atuk dan nenek dan juga mak-mak ayah kita kan. Lepas tu kita biarkan sampai ikan dan kacang bendi tu masak. Bolehlah tutup api dan hidangkan. Jadi inilah dia hasil masakan asam pedas ataupun asam rebus utara style. Kuah dia banyak dan cair dan selalunya kena pakai sudu kalau nak makan dengan nasi tu sebab dia tak melekat kat tangan. Bolehlah dihidangkan dengan nasi panas, ikan goreng, sambal belacan dan sayur. Selamat mencuba semua. Bye.